Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Kampung Serdang kini mempunyai logo rasminya. Perasmian berlangsung semasa majlis sambutan Jubli Perak Masjid berkenaan. Majlis juga sebagai penghargaan kepada jawatan kuasa takmir masjid dan mengenang jasa pegawai-pegawai masjid yang pernah bertugas di Masjid Kampung Serdang. Perasmian logo tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Antara yang hadir, Pengiran Dato' Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga diselajurkan penyampaian anugerah khas Jubli Perak, sijil penghargaan kepada para peserta khatam Al-Quran 25 kali, cenderamata kepada mantan pegawai-pegawai masjid dan surat lantikan AJK takmir masjid yang baharu. Para peserta mencipta logo juga menerima hadiah. Semua lapisan masyarakat di negara Brunei Darussalam berperanan penting dalam menjaga hak dan kesejahteraan kanak-kanak. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut dalam perutusannya sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia 2022. Menurut Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, masyarakat perlu sedar bahawa menjamin masa depan yang terbaik bagi kanak-kanak merupakan tanggungjawab bersama, memandangkan perlindungan kanak-kanak bermula daripada keluarga, diikuti oleh masyarakat, institusi kerajaan dan bukan kerajaan dan senegara sejajar dengan komitmen antarabangsa. Ke arah itu, usaha kebangsaan telah pun diaturkan melalui Pelan Tindakan Senegara dan Holistik, melalui Pelan Tindakan Kesejahteraan Kanak-Kanak 2020-2024 di bawah Majlis Kebangsaan Isu Sosial. Menurut Yang Berhormat lagi, pihak kerajaan akan terus menyusun strategi dasar dan program bagi kesejahteraan dan pembangunan kanak-kanak, manakala para ibu bapa, keluarga, jiran, masyarakat dan rakan-rakan strategik diseru untuk sama-sama terus bekerjasama demi memastikan kanak-kanak terus dilindungi dan dipimpin untuk terus berdaya tahan dalam menghadapi cabaran di masa akan datang. Dalam pada itu, mana-mana individu yang didapati bersalah melakukan jenayah terhadap kanak-kanak akan diberi hukuman yang setimpal selaras dengan undang-undang di negara Brunei Darussalam tanpa mengira sesiapa pun individu penjenayah tersebut. Hari Kanak-Kanak Sedunia disambut pada setiap 20 November dan tahun ini sambutan membawakan tema masa depan yang lebih baik untuk setiap kanak-kanak. Sebuah keluarga di daerah Blaid memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Majlis Pengislaman berlangsung di Rancangan Perumahan Negara Kampung Panaga Seria. Awang Luciano Cruz Ranchero, 69 tahun, berbangsa Filipina, kini dikenali sebagai Muhammad Shazani bin Abdullah Ranchero, manakala isterinya Dayang Runi binti Bundan, 45 tahun, berbangsa Dusun, kini dikenali sebagai Dayang Nur Ayuni Khairunisa binti Muhammad Sofian. 8 orang anak mereka juga memilih nama Islam masing-masing. Hadir Pengiran Dato' Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datin. Sejak awal tahun ini, 83 orang di daerah Blaid telah memeluk agama Islam. Kawasan 5 Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan Mukim Berakas B kemarin mengadakan majlis pengundian dan pemilihan untuk calon ketua kampung kawasan berkenaan. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal Awang Haji Hamidi bin Haji Abdul Wahid berusia 36 tahun. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan RPN Lambak Kanan. Kawasan 1 Kampung Sungai Akar Mukim Berakas B kemarin juga mengadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung kawasan berkenaan.
Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, penolong pegawai daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal Awang Haji Zalaini bin Haji Abdul Malik berusia 58 tahun. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Rashidah Sa'adat Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong kini sudah menjangkau 50 tahun penubuhannya. Pelbagai acara dan aktiviti disusun bagi memeriahkan lagi sambutan Jubili Emas sekolah tersebut. Majlis kemuncak dan penutupan diadakan di Dewan Sekolah berkenaan di Pekan Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Pada majlis tersebut, beberapa buah bilik khas diberi penamaan rasmi. Juga diadakan pameran pertandingan aktiviti melibatkan pelajar dan ibu bapa serta Grand Carnival yang sebahagian hasil penyewaan tapak jualan tersebut akan disalurkan ke Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca. Grand Carnival di mana kita ada menjemput usahawan-usahawan kecil dari luar dalam daerah Tutong dan juga luar daerah untuk sama-sama untuk mengetengahkan produk-produk tempatan dan juga meningkatkan aktiviti perekonomian di kalangan usahawan-usahawan kita ini. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam mengadakan bengkel kemahiran #1 Selamat Daripada Bahaya 2.0. Bengkel tersebut sebahagian daripada usaha memberi pendedahan dan pemahaman yang lebih kepada pemimpin-pemimpin pengakap mengenai kepentingan melindungi ahli-ahli pengakap di bawah jagaan dan tanggungjawab daripada bahaya. Lebih 200 ahli pengakap mengikuti bengkel berkenaan. Hadir Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Bengkel diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada peserta bengkel dan penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan fotografi pengakap tahun 2021 kerana mendapat tempat ketiga daripada lebih 200 penyertaan dari 23 buah negara rantau Asia Pasifik. Program pertukaran pemimpin belia negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura kali ke-8 dikendalikan bersama oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan National Youth Council di bawah Kementerian Kebudayaan, Komuniti dan Belia Republik Singapura dan dilaksanakan oleh Majlis Belia Brunei selaku rakan strategik. Program diadakan selama 4 hari di negara ini. Ia merupakan program strategik bagi kedua-dua buah negara di samping menggalakkan pertukaran pemimpin belia masa depan yang melibatkan 30 peserta dari kedua-dua buah negara. Tema program kali ini meningkatkan keberdayatahanan belia di era pasca pandemik. Semasa program, para peserta dibawa ke beberapa tempat menarik di daerah Temburong. Para peserta telah diberi pendedahan kepada ekoturism yang ada di daerah Temburong bagi memberikan mereka peluang untuk memahami apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat. Lawatan ke Majlis Perundingan Kampung Batu Apoi dan ke Ekosumbiling Village adalah sangat bermakna dan berharga buat saya sendiri. Dengan itu saya dapat mengetahui betapa indahnya budaya negara kita ini sendiri. Saya amat bersyukur dapat peluang ini ke Sumling Eco Village. Ia juga mengingatkan saya tentang kepentingan dan tanggungjawab kita untuk menjaga alam sekitar. Status harian norma baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 5, manakala 1 kes berada dalam kategori 4, iaitu kes-kes yang sedang dalam rawatan. Kementerian Kesihatan memaklumkan 645 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.8%.
5 pelajar pra-universiti dari beberapa pusat tingkatan 6 dan 2 guru pengawas petang kemarin bertolak meninggalkan negara bagi menyertai program TFNUS Youth Environment Camp YEC 2022 anjuran National University of Singapore. Program bermula hari ini sehingga 26 November. Program bertujuan mendedahkan pelajar kepada topik-topik berkaitan jejak karbon di samping memupuk semangat kepimpinan dan perancangan bertindak untuk alam sekitar dalam kalangan belia di rantau Asia. Jadi mudah-mudahan dengan menghadiri camp ini, pengetahuan BISDIA mengenai carbon footprint dan perubahan iklim akan menjadi lebih mendalam dan mudah-mudahan nanti dapat diorang kongsi samalah dengan rakan-rakan diorang di sekolah masing-masing. Jualan usahawan belia sempena Hari Belia Kebangsaan ke-17 yang diadakan selama 2 hari di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Seria berakhir kemarin. Lebih 20 pengusaha menyertai jualan usahawan tersebut. Selain jualan, aktiviti sampingan turut diadakan. Festival yang diadakan di keempat-empat daerah merupakan salah satu aktiviti untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Belia Kebangsaan tahun ini. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan mengadakan kempen derma darah pada hari ini dan esok. Kempen derma darah bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang di Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah sempena Hari Berkarih Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Manakala pada 27 November, kempen anjuran Persatuan Hokkien Brunei akan diadakan di Bangunan Haji Awang Metusin, Kampung Kiulap bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang. Kempen dibukakan bagi penyertaan orang ramai. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard bagi kempen derma darah tersebut adalah sangat digalakkan. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424, sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau WhatsApp 8775745 atau 7375745 atau email bloodbank@moh.gov.bn dan ikuti Instagram dan Facebook @bloodbank.ripas. Sukan, lebih 100 orang menyertai aktiviti amal Wilkathon dan Karnival Jubli Perak Sekolah Bright Jigsaw BJS. Aktiviti berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah. Aktiviti amal berkenaan bertujuan mendapatkan kutipan derma bagi Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Aktiviti berjalan kaki sejauh 2.4 km dan berbasikal sejauh 11.5 km disertai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Selain memupuk cara hidup yang aktif dan sihat, acara amal tersebut juga dihasrat memupuk semangat melaksanakan aktiviti amal terutama dalam membantu golongan kurang upaya. Lebih 140 peserta menyertai program Cabaran Larian Sejarah Brunei 2021. Anjuran Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam BIBD yang berlangsung kemarin. Cabaran bermula dan berakhir di Pusat Sejarah Brunei di Ibu Negara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program bertujuan memberikan sejarah dan warisan negara dengan cara yang kreatif dan inovatif di samping mengamalkan gaya hidup sihat bagi setiap lapisan masyarakat di negara Brunei Darussalam. Artinya ia adalah merupakan salah satu medium kita ni untuk mendekati generasi muda, belia serta para pelajar tentang nilai dan kepentingan untuk mengetahui dan memahami sejarah tanah air.
Kontingen Kelab Karate Inspire dari Sabah muncul juara keseluruhan Kejohanan Karate Terbuka Renggokai 2022. Kejohanan tersebut melaburkan tirainya petang kemarin di Pusat Belia Bandar Seri Begawan dengan perlawanan akhir bagi semua kategori lelaki dan wanita acara komite. Antara perlawanan akhir yang menjadi tumpuan ialah kategori lelaki dan wanita bawah 21 tahun. Dalam bahagian lelaki, Alvin Tam dari Kelab Karate Inspire meraih pingat emas selepas menewaskan rakan sepasukannya, Steve Allen Alexius. Bahagian wanita juga menyaksikan pertemuan dua wakil dari Kelab Karate Inspire dengan Alyssa Tam meraih pingat emas setelah menewaskan Esther Bell Xiao Ziling. Pingat-pingat kejohanan disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen Kelab Karate Inspire dari Sabah muncul juara keseluruhan. Tempat kedua, kontingen Shotokan Karate Brunei Darussalam, manakala Renggokai Karate Brunei Darussalam di tempat ketiga.